Daerah Tutong. Ya, baik, bersama dengan rakan setugas kita, Ernie Sofinah dari daerah Tutong. Assalamualaikum Ernie, apa kabarnya pada pagi ini? Sihat? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Mahira dan Dini. Alhamdulillah saya dan rakan-rakan yang bertugas pagi ini semuanya dalam keadaan sihat. Syukur Alhamdulillah. Ya, selamat pagi kembali juga kepada Ernie Sofinah. Itu yang kita harapkan ya, kesihatan yang baik dalam kita ini melaksanakan apapun jua tugasan-tugasan. Jadi Ernie, memandangkan kita masih lagi di musim percutian sekolah penggal keempat. Jadi pasti banyak perancangan yang telah pun diatur, dirancangkan dan sebagainya. Jadi kalau Ernie sendiri ada sebarang perancangan aktiviti terutama sekali di hujung mingguan ni? Ya, kalau di setiap hujung minggu untuk bulan ini memang padat dengan tugas ya. Maklum saja beberapa mukim dan kampung giat mengadakan aktiviti perkumpulan dan aktiviti sukan ria dan sebagainya. Jadi inilah waktunya juga kita ni bertugas ya untuk membuat liputan sebagai pengisian kita ni untuk di rancangan Rampai Pagi. Tapi walau macam mana pun rasanya kalau tidak bertugas, Ernie akan memanfaatkan sebaik mungkin kan masa yang ada untuk diluangkan bersama dengan anak-anak. Jadi mungkin boleh tanyakanlah kan Ernie kepada Ernie sebagai seorang ibu kan Ernie. Mungkin dapat terlihat pada masa ini anak-anak kita ni ataupun adik-adik kita ni lebih condong kepada penggunaan gadget dan sebagainya. Di cuti sekolah ni pun mungkin masihlah orang kita ni masih gadget atau indah lepas dari tangan. Betul. Macam mana Ernie menggalakkan anak-anak Ernie untuk mungkin sepanjang cuti sekolah ni kalau tajua mungkin time mungkin Ernie tidak bertugas, luangkan masa bersama ibunya bukan bersama gadget. Macam mana? Apa teknik yang digunakan? Ya, kalau saya sewaktu tidak bertugas memang ya mengadakan perkumpulan, berhimpun sama anak-anak. Tetapi cara saya untuk mengelakkan daripada kanak-kanak menggunakan gadget ini mengadakan aktiviti luar ya. Memang kalau masa ini kolam memang sudah dipasang di luar rumah. Jadi membawa anak-anak buah tidur di rumah ini juga merupakan satu caralah untuk mereka ini tidak menggunakan gadget. Ya, betul. Jadi dengan adanya aktiviti-aktiviti fizikal macam ni ya, sekurang-kurangnya anak-anak kita ni pun tidak terlalu terdedah dengan penggunaan gadget. Yang itu saya suka Mahira dan juga Ernie. Kalau saya waktu kecil pun memang samalah kan. Ibu akan membawa memasang kolam di luar rumah, kolam swimming poolnya orang kita ni kan tu yang kecil tu kan. Yang portable atau. Jadi saudara-saudara akan dibawa ke rumah, tidurlah di rumah. Mungkin dalam satu malam atau dua malam berkumpul sama dengan saudara. Dapatlah orang memang indahkan bermain game, memang akan meluangkan masa bersama dengan saudara kita ni kan, dengan kawan-kawan sewaktu tu lah. Alhamdulillah. Betul. Kalau dulu tidak ada tu gadget, memang tapi kurang tapi ada permainan digital lah tu. Ada sudah, tapi atau memang ada tapi berkurangan lah. Ya, baik. Kita terus saja barangkali serahkan kepada Ernie Sofinah untuk mengungsikan bahan yang sudah pun disediakan dari daerah Tutong. Silakan Ernie. Silakan. Baik, terima kasih Mahira dan Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah Auda kita dapat bersua ya dari daerah Tutong. Seperti biasa, beberapa maklumat semasa akan dikongsikan di samping pengisian pakej program juga akan dibawakan ya pagi ini untuk Auda. Baik, hari ini Auda beberapa acara diadakan di daerah Tutong ini. Antaranya ialah program cuti sekolah penggal ketiga 2025 Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong masih lagi diteruskan dan hari ini merupakan hari terakhir program ini diadakan ya. Jadi masih lagi ada kesempatan untuk adik kita datang berkunjung ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Program ini akan bermula pada pukul 9 pagi sehingga 11.30 pagi. Jadi seperti biasa aktiviti akan dimulakan dengan sesi membaca buku selama 10 minit dan pastikan juga untuk membawa alat tulis masing-masing ya. Dan hari ini akan diadakan aktiviti cari-cari perkataan dan kuis bahasa Brunei. Baik, itu info mengenai program cuti sekolah bagi Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong. Dan hari ini juga Auda diteruskan lagi pertandingan tarik kalat ya yang sudah pun bermula pada 12 Disember dan hari ini diteruskan bertempat di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Dan pertandingan akhir tarik kalat ini akan diadakan pada 14 Disember 2025 ya. Jadi diharapkan juga kepada pasukan-pasukan yang terlibat untuk hadir lebih awal sebelum perlawanan dimulakan. Jadi untuk makluman bersama juga dalam pertandingan tarik kalat ini juga diisikan dengan pelbagai aktiviti sampingan ya, adanya aktiviti
aktiviti jualan bazar, persembahan dan lain-lain lagi. Jadi ini juga peluang untuk bis kita ya menyaksikan pertandingan tersebut sekaligus menyokong pengusaha tempatan kita ni ya menyertai apa jua aktiviti sampingan dalam pertandingan tarik kalat yang akan diadakan sehingga esok ya 14 Disember 2025. Baik, sebelum saya kongsikan lagi antara maklumat lainnya, kita beralih seketika untuk menyaksikan satu pakej program kami sediakan untuk Auda hari ini. Dalam lanskap gastronomi kontemporari, tercetusnya variasi minuman yang ada pada masa kini mencerminkan evolusi citarasa pengguna, kemajuan teknologi pemprosesan makanan serta pengaruh globalisasi terhadap budaya pemakanan. Perkembangan ini tidak hanya melibatkan penghasilan minuman baharu tetapi juga transformasi resepi tradisional melalui inovasi bahan, teknik penyediaan dan strategi pemasaran. Trend kontemporari ini turut memperlihatkan kebangkitan minuman-minuman berasaskan herba-herbaan dan sebagainya, yang mana perkembangan ini didorong oleh minat pengguna terhadap sumber nutrisi semula jadi, amalan perubatan tradisional serta keinginan untuk mengimbangi gaya hidup urban yang semakin mencabar. Oleh itu, tidak hairanlah jika pilihan minuman seumpama ini menjadi tarikan masa kini, dan hal ini juga jelas dilihat bila mana minuman daripada daun herba Camellia sinensis yang telah melalui pemprosesan tertentu menjadi pilihan masyarakat masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton, saya pasti ramai di antara auda yang mengenali matcha, malah juga ada yang disebut-sebut sebagai matcha lovers. Tapi tahukah auda fakta menarik tentang matcha? Jadi ikuti pakej program kali ini untuk kita ni mengenali lebih dalam apakah itu matcha dan apakah khasiat di sebaliknya. Dan untuk itu, teruskan saya auda bersama saya. Matcha merupakan serbuk teh hijau berkualiti premium yang dihasilkan melalui proses penanaman, pemprosesan dan penyediaan yang sangat terperinci, menjadikannya satu entiti penting dalam kajian makanan dan minuman berasaskan tumbuhan. Serbuk matcha yang diperoleh daripada daun Camellia sinensis melalui proses pembuatannya yang dimulai dengan daun teh yang ditanam di bawah naungan atau tempat teduh selama 3 ke 4 minggu sebelum dipetik untuk meningkatkan kandungan klorofil, asid amino serta kompon bioaktif seperti catechin dan L-theanine. Daun kemudian melalui proses pengukusan, pengeringan dan kemudian digiling halus menggunakan batu giling tradisional, memerlukan waktu hingga 1 jam untuk menghasilkan 30 gram matcha hingga menjadi serbuk matcha yang berstruktur mikro dan kaya dengan antioksidan. Kini matcha bukan sahaja dihargai kerana nilai nutrisinya dan warisan budaya yang berakar dalam masyarakat Asia Timur, khususnya Jepun dan China, malah turut diiktiraf sebagai antara minuman yang paling berpengaruh dalam pembentukan trend gaya hidup moden. Para pengusaha kafe di negara ini juga tidak ketinggalan memanfaatkan populariti fenomena matcha sebagai satu strategi komersial untuk memperluas variasi menu, menarik segmen pengguna baharu serta meningkatkan daya saing jenama mereka dalam industri minuman. Usaha ini turut diperkukuh melalui pelbagai pendekatan inovatif termasuk penghasilan minuman berasaskan matcha yang lebih kreatif yang menyasarkan pengguna muda yang cenderung kepada pilihan minuman yang dianggap lebih sihat, premium dan bergaya. Perkembangan ini bukan sahaja mencerminkan transformasi citarasa pengguna, malah menunjukkan bagaimana matcha telah berevolusi daripada sekadar minuman tradisional kepada satu simbol gaya hidup kontemporari yang berupaya memberikan nilai ekonomi yang signifikan kepada pengusaha industri makanan dan minuman. Matcha memiliki karakteristik unik yang membezakannya dari jenis teh lainnya. Warna hijau cerah yang khas menjadi ciri utama matcha berkualiti tinggi, dihasilkan dari kandungan klorofil yang tinggi kerana proses penanaman di tempat teduh.
Ia juga memiliki rasa yang kompleks dengan kombinasi manis alami, sedikit rasa rumput laut dan sedikit rasa pahit yang seimbang. Penelitian menunjukkan mengonsumsi matcha mempunyai banyak kebaikannya. Antaranya, bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan mendukung penurunan berat badan secara alami kerana matcha kaya dengan antioksidan, terutama epigallocatechin gallate. Selain itu, kandungan L-theanine dalam matcha membantu meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan mental tanpa kesan sampingan seperti kecemasan akibat kafein. Matcha juga melawan radikal bebas, mencegah penuaan dini, memperkuat sistem kekebalan tubuh dan lain-lain. Namun demikian, dalam dunia kuliner, kepelbagaian sajian yang menggabungkan matcha dengan bahan-bahan pemanis yang berlebihan dapat mengurangkan dan malah menghilangkan kesan kebaikan yang ada pada matcha itu sendiri, kerana pengambilan gula berlebihan dapat mempengaruhi tahap penyerapan bahan bioaktif dalam matcha seperti kachin yang dikenali untuk sifat antioksidan dan anti radang. Selain itu, pengenalan bahan pemanis yang tinggi kalori dalam jumlah yang banyak boleh menambah beban pada metabolisme tubuh, seterusnya mengurangkan potensi manfaat kesihatan yang sepatutnya diperoleh daripada matcha. Oleh itu, pemilihan bahan-bahan bersesuaian dan mengurangkan kadar gula dalam penyediaan makanan atau minuman berasaskan matcha adalah penting untuk memastikan kesan terapeutik yang optimum daripada komponen bioaktifnya. Itu dia penonton, antara fakta menarik tentang matcha. Secara aslinya matcha memang terasa pahit dan oleh itu memang ia lazimnya dicampur dengan lain-lain perisa untuk memberikan rasanya. Tapi yang penting sebenarnya fakta menarik tentang matcha ialah ia lebih kepada kesihatan kerana ia juga salah satu herba yang berasal daripada Jepun dan oleh itu jadi tidak heranlah mengapa ramai orang meminati matcha dan pastinya setiap orang memiliki minat dan juga cita rasa yang berlainan. Ada yang suka matcha, mungkin ada yang sebaliknya. Apa yang penting, pakej program kali ini kami bawakan kepada anda fakta menarik tentang matcha. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.